أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan staf kepimpinan surau, pengurusi serta seluruh ahli jawatan kuasa. Tidak lupa kepada staf kepimpinan jamaah, tuan imam, muazzin dan seterusnya, kepada tuan-tuan muslimin, muslimat, hadirin, hadirat. Mudah-mudahan pertemuan kita Allah sertakan hidayah dan kefahaman, terutama dalam memahami ilmu-ilmu yang berkaitan dengan akidah, supaya kita dapat sentiasa istiqamah di atas akidah yang benar sehingga kepada penghujung hayat kita, insya-Allah. Baik, malam ini kita akan membahaskan tentang mazhab-mazhab yang ada, iaitu antara mazhab yang wujud di dalam aliran ilmu aqidah ataupun ilmu aqaid al-iman. Pertamanya iaitu kita akan lihat bagaimana satu mazhab golongan iaitu dipanggil sebagai mazhab Qadariyah. Qadariyah ni sebenarnya antara apa yang kita bincangkan ini sedikit sebanyak telah pun kita bincang di awal-awal pertemuan dalam kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah dulu. Ini setidak-tidaknya dapat mengingatkan kita kembalilah. Baik, mazhab Qadariyah ialah sebuah mazhab yang muncul di Basrah berikutan timbulnya perbincangan yang hebat orang Islam mengenai masalah qada dan qadar. Dan nama mazhab ini pun diambil dari perkataan al-qadar, kerana mereka mengatakan bahawa segala kerja-kerja manusia ini terjadi dengan kehendak dan kuasanya sendiri, kerana Allah telah memberi peruntukan kepadanya. Maksudnya Allah dah bagi kuasa, jadi kau jalan sendiri, tak ada kaitan dah. Allah tak kacau, dianggap begitu. Sebab itulah di antara pendapat mazhab ini ialah manusia itu bebas melakukan sesuatu menurut kehendak dan kemahuan dia sendiri. Jadi dia buat tu, dia tanggungjawab sendiri, kejayaan pun semua pada dia. Kerana apa? Sebab Allah tak campur dah. Allah buat tu tinggal. Dia anggap begitu. Ini Qadariyah. Dan mereka juga seterusnya percaya bahawa Tuhan itu tidak menentukan apa-apa takdir kepada manusia. Tak ada yang Allah tentukan apa pun. Jadi maksudnya kita sendirilah yang cari, kita sendirilah hadapi. Bukan Allah yang tentukan seseorang tu begini-begini, dasarkan kepada usaha dan ikhtiar manusia. Dan pengasas mazhab ini bernama Ma'bad bin Khalid al-Jahni dan juga Khayalan al-Damsyqi. Yang dikatakan pengasas ini sebab mereka ini yang dianggap sebagai orang yang paling awal membicarakan tentang soal al-qadar ni. Sebab tu ada beberapa pendapat di kalangan para ulama disebut ada yang mengatakan bahawa yang mula-mula membicarakan tentang perkataan al-qadar ini Ma'bad bin Khalid. Ada yang mengatakan bahawa yang membicarakan awal adalah Khayalan dan Syiti, dia yang membicarakan. Ada juga yang pendapat mengatakan bahawa orang yang awal membicarakan tentang Al-Qadar ini adalah Al-Hasan bin Muhammad Al-Hanafiyah. Ini antara orang yang awal yang membicarakan tentang Al-Qadar ini, sehingga mereka inilah yang mewujudkan kumpulan ataupun mazhab Qadariyah ini. Tapi apapun nak dikatakan di situ bahawa apa yang disebut juga dalam kitab ni, bahawa dikatakan bahawa yang mula-mula sekali memperkatakan qadar ini ialah seorang yang beragama Kristian. Dia masuk Islam tetapi kemudian dia masuk balik Kristian. Dan daripada pahaman itulah diambil oleh Ma'bad dan juga diambil daripada Khayalan tadi, dibawa dalam membentuk mazhab dia. Yang dimaksudkan orang yang daripada Kristian tadi iaitu Abu Yunus
Abu Yunus Al-Sawah, ataupun dia juga dikenali sebagai Al-Ashwari. Dia inilah yang daripada Kristian tu, Abu Yunus ni, dia masuk Islam, keluar balik. Jadi dialah yang banyak bercakap tentang perkara-perkara ini. Akhirnya dibawa oleh Ma'bad dan juga dibawa oleh khayalan ini. Akhirnya mereka ni lah sebagai orang yang mula-mula menubuh mazhab Qadariyah ini. Dan menurut mazhab Qadariyah ini bahawa yang dikatakan tadi, bahawa manusia itu terlepas, tak ada pegangan. Dia tidak ada kaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak ada apalah, maksudnya dia buat sendiri, tak ada apa. Sedangkan kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah sebut di sana wa huwallahu fis samawati wal ard, yakni dialah Allah yang disembah dan diakui kekuasaannya di langit dan bumi. Dan Allah juga sebut ya'lamu sirrakum wa jahrakum, iaitu Allah ni jugalah yang mengetahui apa yang kamu rahsiakan dan apa yang kamu zahirkan. Jadi tak ada benda yang Allah tak tahu, semua Allah tahu. Ini juga yang ada kaitan dengan Jabariyah ni, bahawasanya mereka ni pula menganggap seakan-akan bertentangan dengan Qadariyah. Dianggap bahawasanya Qadariyah punya anggapan manusia terlepas. Manusia ni dia terlepas, tak ada ikatan dengan Allah. Jadi yang dia buat, dia tanggung. Allah tak bagi ketentuan kepada dia. Dia berjaya bukan sebab Allah bagi kejayaan, tapi hasil usaha dia. Dia miskin bukan sebab memang Allah bagi dia jadi begitu, disebabkan kerana dia malas usaha, tapi memang dia mencari kemiskinan. Dia anggap begitu kalau Qadariyah. Manakala dalam mazhab Jabariyah pula, mazhab Jabariyah ni, mazhab ini muncul di Kufah pada zaman kerajaan Bani Umayyah yang diketuai oleh seorang yang berasal dari Khurasan yang bernama Jahmu bin Sufyan. Jabariyah ini diambil dari perkataan Al-Jabru, iaitu paksa. Di antara pendapat mereka, manusia ini digagahi dan dikuasai sepenuhnya oleh Allah. Dianggap macam manusia ni dipaksa. Itu diambil daripada situ. Daripada perkataan Al-Jabru tu. Maksudnya dipaksa. Dianggap macam kita ni hamba abdi betul-betul. Sedangkan tidak, kita ni hamba, tetapi diberi kuasa dan pilihan dibuat oleh diri kita kerana Allah kurniakan kepada kita akal dan minda. Sebab tu dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj pun Allah tak sebut di situ hamba abdi, tapi Allah sebut hamba. Subhanalladzi asra bi 'abdi. Hamba. Dia sebut begitu, dia tak sebut sebagai hamba abdi. Jadi maksudnya masih lagi diberi kebebasan oleh Allah, tapi tidak dianggap oleh Jabariyah. Jabariyah menganggap manusia ni dia sepenuhnya dipaksa oleh Allah. Sebab tu dia ambil pada perkataan Al-Jabru tu. Dan prinsip pegangan mereka, manusia ni digagahi dan dikuasai sepenuhnya oleh Allah. Manusia tak ada daya upaya. Manusia tidak mempunyai apa-apa usaha dan ikhtiar dalam menentukan perbuatan. Sebab kau buat macam mana pun, kalau dah Allah tentukan begitu, begitulah. Itu dia menganggap. Jadi Jabariyah ni dia akan jadikan orang tu makin malas. Sebab apa? Sebab kalau orang tu nak berusaha pun, dia kata tak payah usaha lah. Kalau kamu usaha pun, kalau dah Allah nak tentukan kamu miskin macam tu lah. Jadi tak usah. Tak payah nak pergi mengaji susah-susah. Duk belajar susah-susah buat apa? Kalau dah memang Allah nak bagi kamu tu jahil. Dia akan jadikan orang begitu. Sebab apa dia kata? Manusia tidak mempunyai apa-apa usaha dan ikhtiar, ataupun ikhtiar dalam melakukan perbuatan. Dan manusia juga diibaratkan seperti kapas yang di udara, boleh ditiup oleh angin ke mana saja. Macam kapas, macam bulu ayam. Angin tiup ke hulu lah perginya, ke hilir lah. Dia tak boleh nak buat apa, sebab dia ni kecil ikut ni. Sedangkan manusia tidak. Allah jadikan manusia tu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah jadikan manusia dengan sebaik-baik kejadian, dan Allah berikan akal minda untuk berfikir. Kenapa dia anggap begitu? Sebab dia pun berdalil juga. Dia
Tapi itu sebabnya kita katakan bahawa dalil-dalil Al-Quran, dalil-dalil hadis ini kita boleh baca dan kita kena fahami. Kalau kita tak fahami, maka perlu berguru supaya diperjelaskan. Kerana kadang-kala tidak boleh hanya sekadar berpegang kepada literal. Ya. Bahasa tu semata-mata. Kena tengok apa yang ada di sebaliknya. Pegangan mereka berdasarkan kepada umum, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Allahu khaliqul kulli syai', iaitu Allah Subhanahu wa taala jualah yang menjadikan segala sesuatu. Allah jadikan semua. Termasuklah Allah tentukan segala-gala, dianggap begitu. Kamu nak jadi miskin, Allah tentukan. Kamu jadi kaya, Allah tentukan. Kamu boleh berkahwin, boleh isteri macam mana, Allah tentukan. Bukan perlu pergi cari. Kita hari ini nak, kita carilah. Nak yang macam mana, nak rupa paras cantik, cari yang cantik sikit. Sebab Nabi benarkan. Nak yang orang katakan cerdik, carilah yang cerdik sikit. Sebab Nabi pun benarkan. Nak yang kaya sedikit, cari yang kaya. Sebab Allah, Nabi pun izinkan. Lebih cantiknya adalah cari yang beragama. Itu antara garis pandu yang Nabi beri. Tapi boleh cari mana kita nak. Tapi mereka tidak. Mereka anggap oleh kerana Allah jualah yang menjadikan segala-gala sesuatu, tak payah usaha. Dianggap begitu. Sedangkan kalau dilihat, ada lagi ayat-ayat Quran yang lain. Antaranya ayat yang selalu sangat kita dengar. Disebutkan. Apa yang disebut dalam Al-Quran, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah dah nyatakan yang firman dia secara terang-terang bahawa Allah suruh, Allah kata Inna Allah, sesungguhnya Allah tidak la yughayyiru ma, Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum sehingga orang katakan mereka yang ada dalam kaum itu berusaha mengubah apa yang ada pada diri mereka. Sebab itu kalau kita lihat ayat ini menunjukkan perlunya ada usaha, tapi golongan Jabariyah dia tak perlu, dia kata. Allah tentukan sesuatu, buat apa nak usaha lagi? Jadi dia tengok satu ayat, dia tak tengok ayat-ayat yang lain. Walhal ayat Quran ni kalau kita tengok balik, ada ayat yang turun kemudian dinasahkan pun ada, tapi oleh kerana mereka berpegang pada satu saja di situ, dia tidak melihat kepada yang lain, jadi dijadikan itu sebagai pegangannya. Dan alasan mereka ni bahawa Allah mempunyai pengetahuan yang meliputi sesuatu dan segala kemahuan adalah lulus belaka, tepat apa yang Allah nak buat, sebab Allah Maha berkuasa. Memanglah Allah Maha berkuasa. Namun kita kena faham bahawa Allah sediakan syurga, Allah sediakan neraka. Allah tidaklah menentukan segala-galanya. Kalau dah Allah tentukan segala-galanya, Allah buat satu je. Nak masukkan hamba dia ni, manusia ni dalam neraka ke dalam syurga. Jadi kalau nak masuk dalam syurga, buat syurga aja, tak payah buat neraka. Tapi kenapa ada syurga, ada neraka? Supaya manusia itu berusaha dan berikhtiar. Namun kalau kita melihat orang kafir sendiri pun, orang kafir yang lahir daripada rahim ibu yang tidak muslim itu, kita katakan disebut dalam Al-Quran bahawa yang mereka ini, orang kafir ini, mereka akan diazab pada yaumul akhirah besok, bukan disebabkan kerana mereka itu menjadi golongan kafir atas sebab lahir daripada rahim ibu yang kafir, yang tidak muslim. Tetapi mereka diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti adalah disebabkan kerana mereka tidak berusaha mencari hidayah, petunjuk kebenaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mereka cari, selamatlah mereka. Akan ditemui seperti mana kita lihat pada hari ini. Sahabat saya dulu masuk Islam, saya bawa pergi kursus. Pergi sampai ke Ildas lah, apa semua. Kursus. Kita bawa dia. Hari ini kalau jumpa, saya pula kena berkursus dengan diri dia. Padahal dulu mu'alaf. Siapa? Dr. Farid Rawi, sekarang ni dah datuk. Dulu saya bawa pergi kursus. Sebab dia masuk Islam. Tapi tengok bagaimana Allah berikan, Allah tingkatkan martabat orang yang dulunya lahir pada rahim ibu yang tak Islam.
akhirnya masuk Islam, berusaha mencari kebenaran, Allah berikan ilmu akhirnya lebih hebat daripada kita yang lahir daripada rahim ibu yang Muslim. Maka sebab tu dalam konteks ini, Allah azab besok bukan sebabkan kerana memang Allah tentukan dia begitu, tetapi kerana itulah pilihannya. Sama ada dia Muslim asal ataupun non-Muslim, kalau dia tidak berusaha mencari kebenaran, maka dia akan menerima azab di atas apa yang dia pilih. Bukannya orang katakan Allah tentukan. Allah ni dia tidak zalim. Sebab tu kita kena yakin dengan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Nama Allah itu pun dah memperkenalkan siapa Allah kepada kita. Baik, di antara fahaman mazhab ini juga, iaitu mereka menganggap apa? Mereka menganggap syurga, neraka tak kekal. Kerana tidak ada sesuatu yang kekal selain daripada Allah. Betul lah tu kata dia. Kalau dia kata tidak ada sesuatu yang kekal selain daripada Allah, betul. Tapi bila dia nyatakan senar syurga dan neraka tidak kekal, itu yang menyebabkan terpesong. Sebab syurga neraka ini Allah ciptakan dan Allah berikan kekalnya syurga dan neraka itu untuk menempatkan hamba-hamba dia di sana. Tetapi kalau Allah nak musnahkan syurga dan neraka, boleh tak? Boleh. Kerana Allah yang maha berkuasa. Yang kekal hanya Allah. Tetapi Allah mengekalkan syurga dan neraka kerana ada ayat-ayat suci Al-Quran, jaminan Allah, firman Allah, yang mana Allah nyatakan mereka akan kekal buat selama-lamanya. Mereka yang melakukan kebaikan, mereka akan kekal buat selama-lamanya dalam syurga Allah. Mereka yang melakukan kemungkaran, diazab, melakukan kesyirikan, akan berada kekal dalam neraka buat selama-lamanya. Maksudnya Allah menyatakan juga bahawa kekalnya mereka itu di mana? Di dalam syurga. Jadi syurga juga akan menjadi kekal. Kekalnya mereka itu dalam neraka, menunjukkan neraka itu juga akan kekal. Tapi semua itu dengan izin Allah. Jangankan syurga neraka, manusia yang masuk ke dalam syurga itu pun bukan sebab amalan pun. Kalau ikut amalan, berapa sangat amalan kita? Saya kira kalau macam umur saya, 53 tahun. Tahun ni 53. Rasa macam muda lagi. Tapi anak kata, ayah ni janggut pun semua dah beruban dah. Pasal tua dah lah. Jadi dengan umur kita begitu, berapa sangat amalan kita buat? Saya dah ingat lagi, umur mula daripada 15 tahun. Betul-betul 15 tahun baru mula betul-betul buat amalan, ikut amalan yang betul. Sebelum tu bapak ajar suruh buat tu, tak. Bapak suruh semayang, tak semayang. Degil kita pun. Tapi sampai Allah datangkan seorang hamba Allah, ustazah pun, bukannya ustaz, cakap, kamu sayang tak kat bapak? Sayang. Ustazah siapa tak sayang? Saya nak jadi doktor ni. Nak belajar jadi doktor. Besok boleh bagi kat bapak saya 2,000, mak saya 2,000 sebulan. Tu tanda orang sayang ustazah. Ustazah dia kata, betul tu tanda sayang. Tapi itu tak cukup sayang. Cara sayang sebenar, setiap saat yang berlalu tu mak bapak kamu mendapat kebajikan daripada Allah SWT. Hasil daripada perbuatan kamu sebagai seorang anak. Itu baru nama sayang. Saya kenal bapak kamu, mengajar orang. Saya kenal mak kamu, semayang tak tinggal, berzikir tak tinggal. Tapi apa guna mereka berzikir sentiasa mendapat dosa sebab kamu anak, melanggar perintah Allah. Dengar dia cakap tu rasa macam kayu balak timpa atas kepala. Dulu bapak cakap ni, orang lain dengar boleh ikut, anak tak boleh ikut. Itulah kata tu kadang-kadang. Nabi mengajak ramai orang ikut, tapi pak saudara dia Abu Jahal, Abu Lahab duk jahat macam tu, pelahap macam tu. Jadi hidayah tu Allah beri, tapi kena usahalah cari, baru kita berubah. Jadi kalaulah 50 lebih ni tolak balik dengan 15 tu, itu pun banyak juga lagi dalam tempoh tu. Kita kadang-kadang tinggal solat, terlewat lah apa semua, terlewat, tertinggal langsung. Jadi tak banyak pun amalan yang kita buat. Macam mana nak dapat syurga Allah? Jadi kita dapat syurga ni sebenarnya atas sebab redanya Allah. Mengajar orang,
Mengajar memanglah baik, mengajar ilmu. Siapa tak baik mengajar pula, mengajar tentang kitab-kitab, ilmu-ilmu berkitab supaya orang faham. Betul, mengajar tu baik, tapi kadang-kala di sebalik kita mengajar tu, kadang-kadang niat kita terpesong. Kita pergi mengajar sebab apa? Ini kalau pergi mengajar ni adalah orang bayar sikit ni. Dah lari. Kita mengajar sebab apa? Nak supaya dapat anak murid ramai. Bila anak murid ramai, kita rasa naik sikit taraf kita. Daripada ustaz biasa, besok orang panggil tuan guru. Kita begitu. Lari dah niat kita tu. Ini semua ni antara benda-benda yang akan menghakis amalan kita. Jadi kita masuk syurga sebab amalan kata. Kita masuk syurga ni kerana redha Allah. Allah tak redha, tak dapat kita. Jadi semua ketentuan Allah. Maka bila Allah katakan syurga itu kekal, neraka itu kekal, kekal lah. Bukan sebab manusia bercakap, kerana Allah berfirman dalam Al-Quran. Jadi, bila mana mereka menafikan syurga dan neraka itu tidak kekal, sebenarnya mereka lupa yang mereka sedang berhadapan ataupun mereka sedang bertentang dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu juga kalau kita lihat dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj, ulama telah sepakat siapa yang menafikan peristiwa Isra' wal Mi'raj hukumnya kafir. Kafir. Kenapa kafir? Sebab disebut dalam Al-Quranul Karim, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Allah sebut dalam Al-Quran peristiwa Isra' Mi'raj. Bila dia menafikan peristiwa Isra' wal Mi'raj, sebenarnya dia lupa yang dia sedang menafikan satu daripada ayat suci Al-Quran. Kafir. Peristiwa Isra' wal Mi'raj, kita pergi tengok ke? Tak ada. Kita tak sempat pun. Jangankan kita, para sahabat yang hidup sezaman dengan Nabi SAW pun tak pergi tengok. Mereka dengar sahaja perkabaran itu daripada baginda Nabi SAW. Bila dia menolak peristiwa Isra' wal Mi'raj, dia menolak kata-kata bicara baginda Nabi SAW, maka hukumnya kafir. Sebab itu ulama sebut menolak peristiwa Isra' wal Mi'raj bermaksud kafir. Tetapi kita kena faham dalam kita membicarakan dan kita mendengar tentang peristiwa Isra' wal Mi'raj ini, ada juga perkara-perkara penceritaan yang kita dengar itu sebenarnya adalah Israeliat, benda-benda yang ditokok tambah. Yang itu kalau ada sebahagian daripada kita menolak cerita-cerita peristiwa Isra' wal Mi'raj yang telah diisraeliatkan, taklah menjadi jatuh hukumnya kafir. Sebab dia tokok tambah. Sebab tu kena tengok balik. Sama juga ni kita nak sambut Ramadan ni pun sama juga tuan-tuan. Ramadan ni pun banyak juga cerita-cerita yang kadang-kadang datang bukan daripada hadis yang sahih pun. Malah kadang-kadang palsu. Ya, cerita tentang malam pertama dapat apa, malam kedua dapat apa. Jadi dia aim siap dah. Dia tengok sebulan, hari. Dalam 30 hari Ramadan ni, hari mana yang paling seronok, yang paling best. Dia datang waktu tu. Kebanyakan kalau hadis yang membicarakan tentang kelebihan-kelebihan dan kelebihan yang disebut itu adalah di luar daripada kita rasakan tak logik. Kebanyakannya dia datang daripada hadis-hadis yang tidak sahih. Malah kadang-kadang bukan tak sahih. Kalau setakat hadis apa orang katakan dhaif tak apa lagi. Kadang-kadang palsu. Itu yang kita bimbang. Baik, mereka juga menolak kitab Al-Quran itu. Dengan mereka mengatakan kitab Al-Quran itu baru. Bukan qadim. Dia tolak yang itu. Dia anggap Al-Quran ni bukan qadim. Kerana ia boleh ditulis oleh manusia. Memanglah hari ini kita tengok balik Al-Quran dicetak. Zaman Nabi dulu, Nabi suruh para sahabat tulis Al-Quran, tulis di pelepah-pelepah tamar, tulis di kulit dan sebagainya. Jadi mereka menganggap bila boleh ditulis itu maka dia bukan qadim. Apa dia qadim? Kena faham itu dulu lah. Kita tengok qadim dulu. Nak faham tentang qadim. Qadim ini, qadim dia membawa maksud kekal. Dia kekal. Memang yang kekal tu siapa? Hanya Allah.
Hanya Allah yang kekal. Sebab itu qadim tu kalau kita baca dalam kitab, dia pecahan ni ada 3 pecahan. Ya, qadim. Qadim zat hanya Allah. Allah sahaja yang kekal. Selain daripada qadim ni, kita juga anggap dia sebagai, orang katakan, boleh dikatakan sebagai muhaddas, satu benda yang baru, ya. Selain daripada Allah, iaitu sekalian makhluk tu muhaddas lah, benda yang baru. Tetapi ada benda yang mana walaupun dia makhluk, tapi dia tetap khadim. Kenapa dia menjadi khadim? Kerana itu atas perintah Allah dan janji Allah. Kita faham bahawa yang dikatakan Al-Quran itu memanglah dia bukanlah apa zat seperti Allah. Ya, hanya Allah sahaja yang benar-benar khadim, iaitu benar-benar kekal. Tapi yang kita harus faham bahawa Al-Quran itu kekal kerana apa? Kerana janji Allah. Sebab tu Allah dah sebut Al-Quran akan terpelihara. Maksudnya dia akan kekal, terpelihara. Tidak ada orang yang boleh mengagung-gugat. Ubahlah cetakan daripada satu publisher kepada satu publisher pun tapi cetakan Al-Quran tadi tetap akan menjadi cetakan yang benar. Dia tak akan tersalah. Kalau ada tersalah typing, akan dapat dikesan oleh manusia. Kerana janji Allah, Al-Quran itu terpelihara. Jadi yang dikatakan di sini bukan qadim, itu yang ditolak oleh mereka. Sebab dia kata Al-Quran ini boleh ditulis. Tapi bagi kita Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Quran itu dia akan kekal qadim. Walaupun dia bukanlah makhluk, bukanlah apa seperti mana Allah. Allah tidak mempunyai sifat selain daripada itu. Dia kata daripada zat. Tak ada sifat-sifat lain seperti mana yang kita baca sifat 20, seperti mana yang kita baca dalam Asmaul Husna, nama-nama Allah sendiri menggambarkan sifat Allah, tapi pada mereka Allah tu tak mempunyai sifat selain daripada hanya zat. Itu begitu saja. Kita walaupun kita baca nama-nama Allah, tapi kita taklah orang katakan menyamakan nama Allah itu dengan makhluk. Sebab tu kalau kita bacakan sifat Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadis, qiyamuhu bi nafsi, semua tu Allah itu ada. Makhluk ada tak? Ada. Makhluk pun ada, Allah pun ada. Tapi kita tidak pernah menyamakan Allah itu seperti mana makhluk. Sebab tu dalam kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang kita dah khatam, kita bicarakan dalam pertemuan-pertemuan yang lalu, ada dalam bab beriman kepada Allah, ada di sana menyatakan bahawa kita perlu menyucikan Allah itu dengan cara tidak boleh menyamakan Allah dengan sifat-sifat makhluk, lebih-lebih lagi sifat yang membawa kepada kekurangan. Sifat yang membawa kepada kekurangan itu tak boleh. Tapi ada benda yang sifatnya, nama Allah itu sendiri pun kita lihat sama seperti mana yang ada pada makhluk. Contohnya Allah itu maha melihat. Makhluk melihat tak? Melihat juga. Allah pun melihat. Tetapi kita harus faham penglihatan Allah itu sangat luas. Allah boleh melihat segala yang ada dalam isi bumi dan isi langit dan bumi. Manusia terbatas. Saya boleh lihat apa yang ada dalam surau. Belakang daripada tabir tak nampak. Luar pagar lagi lah tak nampak. Allah nampak segala-galanya. Itu beza dah. Melihat. Dua-dua melihat. Allah melihat. Makhluk pun melihat. Tapi penglihatan makhluk itu terbatas. Begitu juga dengan pengetahuan. Manusia ni diberi pengetahuan. Bila kita faham sesuatu, maksud kata kita ada ilmu, pengetahuan. Takkan kita nak kata kita jahil. Sedangkan kita ada ilmu. Tetapi ilmu pengetahuan yang kita miliki itu takkan sama dengan Allah. Sebab pengetahuan Allah tu maha luas. Dan pengetahuan yang ada pada makhluk itu pun dengan izin kurniaan daripada Allah. Macam juga melihat jadi. Allah yang mengizinkan makhluk itu melihat. Kalau Allah tak izinkan, biarpun matanya terbuka celik, tetapi dia tidak nampak sesuatu. Sebab tu manusia ni bila dia ada ilmu setinggi mana sekalipun, jangan takaburnya itu melangit.
Kita rasa kita hebat, bawa kitab main nak mengajar. Semua dah ada dalam kitab ni. Tak apa, hari ni kita boleh mengajar. Buka kitab, nampak putih je. Tulisan satu pun tak ada. Nak mengajar apa waktu tu? Mata kita terang, tapi tak nampak satu. Sebab Allah hijab. Allah nak beritahu bahawa semuanya dengan izin aku. Jadi sebab tu bila kita nak mengajar, kita nak buat sesuatu, ambillah masa sedikit berdoa. Minta kepada Allah, ya Allah permudahkan urusanku, dan ya Allah berikan hidayahmu ya Allah buat diriku, ahli keluargaku dan seluruh masyarakat yang bersama-sama dengan aku. Kita minta kepada Allah sebab kita mengajar je. Yang beri faham siapa? Allah. Nabi tak boleh nak beri hidayah kepada bapa saudaranya, apatah lagi kita. Kerana hidayah itu milik Allah. Nabi sedih bila pak saudaranya Abu Talib nak meninggal. Duduk di sebelah bapa saudaranya, wahai pamanku, Islamlah kamu. Masuklah Islam wahai pak saudaraku, supaya aku boleh membela kamu di hadapan Allah. Tetapi Abu Jahal kata, takkan kau nak tinggal agama nenek moyang kita. Akhirnya Abu Talib terpengaruh, jadi tak beriman dia. Sedih Nabi. Sebab sedih itulah Allah bawa Nabi dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, bawa jalan. Bawa jalan, bukan jalan saja, jalan untuk ambil pengajaran. Nabi sedih, Allah hiburkan. Tapi Nabi balik bertambah sedih sebab bila besok tengok umat-umat dia yang dengar cerita Isra wal Mi'raj tiap-tiap tahun tapi tak beramal dengan apa yang dia ceritakan, lagi sedih. Bawa semayang. Pergi sana ambil perintah semayang, balik-balik mai tengok-tengok ada umatnya tak boleh semayang Jumaat sebab tak cukup 3 dos. Satu penyakit lagi. Ini semua fitnah akhir zaman. Dah pula tak boleh semayang pula. Yang peliknya tari menari boleh pula. Anugerah juara lagu boleh pula. Cuba cek tengok semua 3 dos tu. Tak ada pun. Yang pelik, surau masjid menjadi second class. Nak datang surau masjid tuan-tuan, kadang-kadang nak pakai kasut baru, takut orang curi. Jadi pakailah kasut buruk-buruk. Pergi kenduri kahwin pakai kasut lawa. Tapi datang masjid pakai kasut buruk, takut orang curi. Tapi kalau Allah tentukan orang curi ni tuan-tuan, tak boleh nak buat apa. Saya sebut ni kan apa, sebab saya pergi ada satu masjid bagi kuliah baru ni, baru 2-3 hari. Kasut saya hilang. Orang dia rembat. Kita keluar tengok kasut tak ada. Lepas tu kata dengan 2-3 orang yang keluar lewat. Kenapa Ustaz kasut hilang? Kasut hilang pula, orang ambil. Tu tengok kasut. Pakai je lah Ustaz tu, kasut ada tu. Yang banyak tu pakai. Takkan orang curi kasut saya nak curi kasut orang pula. Sama aja saya dengan orang tu. Saya pun tunggu tengok. Saya nampak lah adalah kasut slipper yang orang pakai pergi tandas tu lah. Sebelah lain. Saya anggap ni masjid punya. Yang tu je lah kita pakai. Nak balik, dia orang pula kata, Ustaz boleh tak singgah, ada orang ni buat tahlil, jemputlah sekali. Kita pun singgah. Bila singgah dekat rumah tahlil tu, Pak Imam tengok-tengok, Pak Imam kata, loh, ni dia kasut saya yang hilang ni. Rupanya Ustaz kan yang sapu kasut saya. Rupanya kasut sebelah lain tu Pak Imam punya. Saya cakap ke Pak Imam tu, saya kata, Pak Imam, saya tak pernah jumpa lagi Pak Imam yang betul-betul zuhud macam Pak Imam. Kasut sebelah lain. Saya ingat ni kasut masjid punya. Saya pakailah dah kasut saya orang ambil. Rupanya Pak Imam punya. Saya kata zuhud betul Pak Imam ya. Lepas tu dia cakap kat saya pula, Ustaz, bukan zuhud Ustaz. Sebenarnya kasut saya pun banyak kali dah orang nak curi. Tu yang saya pakai kasut sebelah lain tu. Sejak tu tak hilang dah. Tapi malam ni orang curi. Ustaz ambil. Jadi nak gambarkan tuan-tuan, buruk ke baru ke, kalau dah memang Allah tentukan kasut kita tu milik orang lah. Orang nak jadikan milik mereka, memang hilang lah. Pak Imam pakai sebelah lain dah lama dah tak hilang. Hari tu hilang. Siapa ambil? Ustaz ambil. Sampai hari ni saya pakai mai surau tuan-tuan. Jadi yang sebelah lain tu jangan tuan-tuan ambil. Tu bukan slipper surau tu, slipper Pak Imam tu saya pakai. Sebab dia kata tak apa, Ustaz pakai je lah. Saya pun pakai. Jadi sebab itulah kadang-kadang kita kesian sebab apa kita tengok hari ini ya, masjid surau seolah-olah diberikan second class. Berilah ruang, apa salahnya.
Kita tengok ditimpa macam-macam musibah. Semalam banjir datang mengejut. Baru lepas anugerah juara lagu. Baru lepas saja orang duk tari menari kat jalan raya. Seronok tu dekat Johor tu nak pilihan raya. Seronok mereka. Tapi yang orang nak semayang tak diberi masuk. Ada hamba Allah tanya saya, Ustaz, tapi dia dah pergi semayang lah, baru tanya. Saya tak cukup 3 dos, Ustaz. Saya pergi masjid, orang kata 3 dos. 3 dos, dia kata. Saya pun masuk semayang Jumaat. Apa hukum, Ustaz? Tapi dah semayang lah. Saya kata hukumnya harus, kerana cucuk booster tak wajib. Semayang Jumaat wajib. Jadi kita nak buat yang wajib itu, walaupun kita tak ada benda yang wajib, jadi kita pergi juga, kita buat, maka hukumnya haruslah. Selagi mana dia tidak mendatangkan perbuatan yang haram, maka di situ harus. Berbeza dengan orang pergi umrah. Orang pergi umrah, sekarang ni saya dipahamkan kalau dia pergi masuk tawaf 3 kali je. Bukan 3 pusingan, 3 kali masuk. Jadi hamba Allah ni daripada Mekah, dia telefon, dia kata, Ustaz, jamaah yang datang dengan saya ni, dia cakap kat saya, dia nak masuk tawaf. Tapi dah 3 kali, tak boleh dah. Dia kata, saya nak pakai ihram, tapi bukan niat pakai ihram. Maksudnya dia tak pergi pun miqat di Tanah Im ke apa ke, tak. Pakai macam tu saya saja, sebab nak masuk tawaf. Supaya pengawal Masjidil Haram lepas masuk. Apa hukum? Saya kata tu menipu. Kita buat dosa kat sini. Orang pergi Mekah ni semua pergi nak bertaubat sana. Kita pula pergi sana buat dosa. Sunat kita nak masuk mula-mula tawaf yang mula-mula sampai tu, tawaf rukun tu wajib. Tapi bila dah selesai semua, kita nak pergi masuk waktu biasa nak pergi tawaf, itu dah jadi tawaf sunat. Bila nak buat benda sunat, tapi kita buat dengan perbuatan haram, iaitu menipu, tak comel, salah, berbeza. Sebab tu saya katakan kalau semayang Jumaat ni, kita nak semayang Jumaat tu wajib. Jadi kalau tak ada booster, kita pergi orang kata booster, booster, pergilah. Sebab tu dalam konteks ni patutnya beri ruang. Tapi kesiannya kepada nazir, kepada ahli jawatan kuasa masjid, mereka ni yang jadi mangsa. Yang kena maki hamun dengan orang ramai, nazir, AJK kena maki hamun. Yang buat benda ni, buat halnya Jabatan Agama. Patutnya berilah ruang. Okey, tuan-tuan, kita minta semua jamaah cuba dapatkan booster dengan seberapa segera, kerana di awal bulan 4 kita akan mewajibkan. Tak ada booster, tak boleh masuk semayang Jumaat. Bagilah ruang. Ni tak bagi ruang. 2 hari sebelum Jumaat buat pengumuman, Jumaat suruh ni. Jadi pening kepala saya, kita berapa ramai pak-pak imam yang belum booster. Tapi dia tetap masuk semayang. Sebab apa? Kalau dia tak datang, siapa jadi imam? Dia jadi imam, solat Jumaat, jamaah luar pagar tak boleh masuk. Benda yang sama. Dia tak ada booster tapi boleh masuk semayang. Jamaah tak ada booster tak boleh masuk semayang. Dia boleh mengimamkan semayang. Kan beza di situ. Islam tak mengajar keadilan macam tu. Saya pergi kuliah subuh di Kelang, Masjid Kelang. Saya sebut pagi tu. Saya kata ni pagi ni ramai masuk semayang dengan kuliah saya. Ni yang ada semua ni dah booster ke? Kenapa dulu semalam tak boleh masuk masjid ni? Jumaat tak boleh masuk. Tapi pagi ni dengan kuliah subuh saya boleh masuk. Orang yang sama, masjid yang sama. Cuma masuk waktu berbeza. Baru saya faham rupanya COVID datang pada waktu Jumaat saja. Sebab tu benda-benda ini kita kena orang katakan tengok fleksibelnya tu. Janganlah kita ni sangat. Kita galakkan saya walaupun saya dah ambil booster, tapi kita kesianlah sahabat-sahabat kita yang tak ambil. Padahal mereka juga di kalangan orang yang alim, orang yang solat waktu tak tinggal. Sebab tu saya tak setuju sangat apa yang disebut oleh Datuk Badri Shah. Terus terang saya katakan, saya sebut kepada sahabat kita sebab kita ada persatuan kita sebut. Supaya bagi tahu dekat Datuk Badri Shah, saya tak setuju dengan statement dia. Dia menganggap orang yang duk sebut sangat tak boleh semayang Jumaat ni nak booster lah apa semua, dia kata tu ahli sunat wal Jumaat tu. Jangan main ratakan orang macam tu je. Mentang-mentang awak dah jadi imam besar masjid negeri sekarang ni, awak mencakap macam tu. Mana boleh. Yang datang nak semayang Jumaat tu mereka memang nak semayang Jumaat.
Tapi oleh kerana kita takut diambil tindakan, nak jaga kedudukan kita kata itu yang jin-jin duk bising sangat tu saya anggap sebagai ahli sunat wal Jumaat aja. Tak boleh anggap macam tu. Ramai orang yang memang betul-betul nak buat ibadah tapi terhalang. Maka sebab tu dalam konteks ni fitnah penghujung zaman ni banyak. Tapi yang paling penting saya minta supaya kita sama-sama jaga akidah kita supaya jangan goyang dalam keadaan apa sekalipun. Dan semoga datangnya malakatul maut menjemput kita dalam keadaan bersih. Kalau Nabi tunjukkan kepada kita sebelum nak pergi peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi SAW dibuat operation, dibuat pembedahan, dicuci dadanya, dicuci jantung dan hatinya, dimasukkan hikmah. Nak menghadap Allah, Nabi dibawa dalam keadaan bersih. Sedangkan Nabi itu maksum, terpelihara, tapi Allah tunjukkan nak datang jumpa aku dalam keadaan bersih. Kalau Nabi jumpa Allah dalam keadaan bersih, kita ni bagaimana tuan-tuan? Lahir dulu dalam keadaan bersih, maka tak malukah kita bila kita nak menghadap Allah dalam keadaan bergelumang dengan dosa dan maksiat? Maka segera kelah diri kita bertaubat kepada Allah, banyakkan istighfar, ya, walaupun kita bersendirian, tidak dalam majlis yang keramaian yang diadakan, majlis zikir dan sebagainya, buatlah bersendirian, mohon keampunan pada Allah. Semoga bila datangnya malakatul maut menjemput kita dalam masa yang kita sudah bersedia untuk berhadapan dengan Allah dalam keadaan yang suci bersih. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihhum fid din, ya Allah fahamkan kami ya Allah dengan agamamu, permudahkan bagi diri kami dalam melaksanakan segala tuntutan agamamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sesungguhnya kami yakin benar apa yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dapat mengakhirkan hayatnya dengan kalimah la ilaha illallah dakhalal jannah, dikurniakan syurga. Maka kami mohon kepadamu ya Allah, jadikanlah diri kami ini, kedua ibu bapa kami, ahli keluarga kami, seluruh jamaah yang hadir dan juga bersama dengan ahli keluarga masing-masing ya Allah, seluruh umat Islam yang berada di sekitar kampung tradisi dan seluruh umat Islam yang berada di serata dunia. Jadikan kami dan mereka di kalangan hamba-Mu ya Allah yang dikurniakan kelancaran lidah dan bibir agar kami dapat melafazkan kalimah syahadat ketika mana hembusan nafas kami yang terakhir wahai Allah, lalu Kau terima dan Kau redha dan kurniakan kepada kami nikmat syurga-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin.